Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, apa khabar? Ustaz harap para pelajar semua sentiasa sihat dan bersemangat. Untuk video pada kali ini, Ustaz akan membicarakan tentang sifat tabligh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada video yang lepas, kita sudah mempelajari makna sifat tabligh, dan pada kali ini pula kita akan melihat dengan lebih mendalam contoh-contoh sifat tabligh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, semua ingat lagi tak apa itu tabligh? Tabligh bermaksud menyampai. Seorang rasul mestilah bersifat menyampaikan. Rasul-rasul tidak akan menyembunyikan wahyu yang diturunkan daripada Allah. Semuanya akan disampaikan kepada umat mereka. Jadi, hari ini kita nak baca tajuk Keunggulan Sifat Tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini contoh-contoh sifat tabligh Nabi. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum memeluk Islam. Jadi semasa Nabi mula-mula menerima wahyu, Nabi tidak terus berdakwah secara terang-terang, tetapi Nabi berdakwah secara rahsia dan tertutup. Nabi hanya berdakwah kepada keluarga dan kawan-kawan sahaja. Contohnya Khadijah. Khadijah adalah isteri Nabi, Abu Bakar sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Kemudian kita tengok pula cabaran. Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cabaran semasa Nabi berdakwah, ada sesetengah kaum keluarga yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad. Contohnya Abu Talib. Abu Talib ni ialah bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi setelah datuknya wafat. Okey. Jadi apa tindakan Nabi Muhammad? Amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Jadi Nabi tetap melaksanakan amanah sebagai rasul dan terus bertabligh, iaitu berdakwah, menyampaikan risalah dan tidak putus asa. Tidak putus asa dalam berdakwah. Seterusnya perkara yang
menyerlahkan lagi sifat tabligh Nabi ialah peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beberapa lama berdakwah secara tertutup, Nabi kemudian telah naik ke Bukit Safa untuk menghebahkan dakwahnya kepada orang ramai. Jadi bermulalah fasa Nabi berdakwah secara terang-terangan. Okey. Apa cabaran yang Nabi hadapi? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Jadi cabaran yang Nabi Muhammad hadapi ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, di mana kaum musyrikin ni orang yang menyembah berhala, marah dan mencaci Nabi. Okey. Dan mereka memulau Nabi Muhammad. Maknanya mereka memboikot Nabi Muhammad. Maknanya mereka tidak melakukan jual beli dengan keluarga Nabi. Okey, mereka biarkan keluarga Nabi dalam kesusahan. Okey. Abu Lahab, walaupun Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, tetapi dia selalu menyakiti Nabi. Jadi apa tindakan Nabi Muhammad? Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Okey, jadi Nabi tetap sabar dan tenang dan merancang strategi dakwah supaya dakwah dapat disebarkan. Okey, seterusnya, perkara yang menunjukkan sifat tabligh Nabi, antaranya peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Jadi Taif ni adalah salah satu bandar di berhampiran dengan Mekah. Jadi Nabi pergi ke Taif dengan harapan penduduk di Taif akan menerima dakwah Nabi. Okey. Apa yang cabaran yang Nabi hadapi? Diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Bila Nabi pergi berdakwah di Taif, penduduk di Taif dia mengejek Nabi, mereka hina Nabi dan mereka melontar batu sehingga cedera, sehingga berdarah kaki Nabi. Okey. Jadi apa tindakan Nabi? Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Okey, walaupun Nabi dihina, dilempar batu, tetapi Nabi tidak berputus asa dan tidak balas kejahatan yang orang kafir berikan dengan kejahatan. Okey.
Seterusnya, antara bukti sifat tabligh Nabi, berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey. Jadi Nabi berdakwah dengan penulisan juga ya. Di mana Nabi mengutuskan surat kepada raja-raja di negara Rom, negara Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey, apa yang cabaran dihadapi oleh baginda? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Jadi ada yang terima, ada yang tolak. Okey. Yang terima contohnya Raja Habsyah dan Mesir. Manakala Rom dan Parsi menolak ajaran Islam. Okey. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Okey. Jadi ini adalah contoh surat Nabi kepada raja. Ini mungkin kepada Raja Rom. Okey. Di sini ada cop Nabi. Okey, jadi Nabi bukan saja berdakwah secara berhadapan, Nabi juga berdakwah secara penulisan. Jadi, apa kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh? Pertama, ajaran Islam tersebar luas. Kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Keempat, amalan jahiliyah seperti menilik nasib dihapuskan. Jadi ini adalah 4 kepentingan ataupun 4 tujuan kenapa Nabi bersifat tabligh. Yang pertama, supaya Islam tersebar. Yang kedua, masyarakat tidak lagi menyembah berhala, hanya menyembah Allah yang Esa. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Yang keempat, menghapuskan amalan jahiliah seperti menilik nasib. Okey, sebagai rumusan, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Okey, setakat itu saja dahulu untuk video kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.